Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Firman Allah yang bermaksud, dan bersegeralah kamu memohon ampun dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luas, yang seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati sekalian ahli keluarga, dan saya hormati kasihi ibunda, yang saya kasihi adik-adik, yang dikasihi sekalian adik-beradik dan sahabat handai jauh dan dekat, khususnya muslimin muslimat yang sudi mendengar ataupun yang mungkin terdengar mau'izah yang cuba saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pada kita kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita keampunan. Allah memberi kita kerahmatan, keafiatan di dalam sepanjang kehidupan kita ini. Muslimin muslimat yang dihormati Allah sekalian, dalam kehidupan kita pada hari ini dan waktu ini, pada masa ini, pergerakan masa atau waktu itu begitu pantas, menjadikan hidup kita begitu ringkas dan singkat. Kita macam baru saja kita berada dalam bulan Muharram 1443 Hijrah, atau dalam bersamaan dengan bulan Ogos. Kita berada dalam bulan Ogos, Muharram ni kita sambut dalam bulan Ogos. Hari ini kita berada sudah 18 Muharram. Mana 18 hari dah kita berada dalam tahun baru Hijrah. 18 hari dah. Kita macam baru lagi. Macam kita sambut baru seminggu, tapi kita dah 18 hari dah. Bersamaan dengan 27 bulan Ogos, bulan 8. Kita masa sekejap. Itulah masa pergerakan yang begitu pantas
yang kadang-kadang kita tak sangka, tiba-tiba hari Jumaat. Tak sampai sangka-sangka. Bukan tak sangka macam mana. Tiba-tiba ya kita rasa Jumaat pula. Masa macam sekejap. Sebab hari itu kadang-kadang kita tak terfikir, kita masih dengan kerja dan sebagainya, atau aktiviti yang kita lakukan. Tak kira lah apa aktiviti, tiba-tiba dia tengok Jumaat. Masuk Jumaat pula. Jadi maknanya cepat. Seminggu itu berlaku begitu cepat, tanpa disedari oleh kita. Kita tak sedar pun. Begitu jugalah dengan sendirinya umur kita pun tanpa kita sedar semakin meningkat. Ini adalah petanda yang Rasulullah sebut dalam kitab hadis akhir zaman. Masa berlalu begitu cepat. Benarlah sabda Rasulullah SAW. Jika kita buka dalam kitab hadis tanda-tanda akhir zaman, masa berlalu begitu cepat. Memang betul. Masanya sama 24 jam, tapi kita merasai begitu cepat. Justru itu kita mestilah merancang. Kita mesti menentukan matlamat hidup dengan jelas, agar kehidupan kita itu tidak sia-sia. Sebab masa dah begitu cepat berlalu. Jadi supaya masa yang berlalu itu kita isi dengan benda-benda yang berfaedah. Karena masa yang berlalu itu dia tidak akan kembali lagi. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, matlamat kita, hidup kita hanya satu, iaitu kita ingin menjadi seorang hamba Allah yang sentiasa dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu matlamat kita. Satu matlamat kita. Matlamat kita nak menjadi seorang hamba Allah yang sentiasa dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi hamba Allah yang dikasihi dan dicintai oleh Allah, dia bukan hanya sekadar angan-angan. Dia bukan sekadar angan-angan kosong bahawa diri kita dicintai Allah, kita hanya sekadar angan-angan. Dia bukan angan-angan kosong. Sebaliknya, kita hendaklah berusaha mencari kasih dan redha Allah. Kalau kita hendak diri kita dicintai oleh Allah, kita mesti berusaha mencari kasih dan redha-Nya. Bukan sekadar angan-angan bahawa aku ni dicintai oleh Allah Ta'ala. Kita merasa seronok bahawa kita ni dicintai oleh Allah. Kita rasa diri kita disayangi oleh Allah. Tapi kita tidak mencari jalan. Kita tidak berusaha mencari kasih dan redha-Nya. Sekadar angan-angan tak jadi. Kita mesti mencari redha-Nya dengan melakukan segala perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku.
Nescaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, seandainya kita mahu dikasihi Allah, kita ikutlah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meladani akhlak, mencontohi akhlak, mengikuti akhlak Rasul yang mulia lagi terpuji. Itu cara untuk kita hendak dicintai oleh Allah. Kita hendak Allah kasih kepada kita. Kita mesti meladani apa yang dibawa, mencontohi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam usaha kita nak meraih cinta kasih Allah, kita hendaklah mencintai kalamullah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran. Kalau kita hendak kasihkan Allah, kita mestilah mencintai kalamullah, iaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ini ibarat satu surat penting kepada seluruh umat, pada seluruh manusia, nak menunjukkan bahawa apa yang dia kehendaki kepada makhluknya, apa yang dia kehendaki kepada makhluknya di dunia ini, apa kehendak Allah kepada manusia. Petunjuk, dia bagi satu petunjuk, iaitu Al-Quranul Karim. Bagi setiap umat ada kitab petunjuk. Bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang akhir zaman, Allah turunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk untuk supaya kita tidak terlalai, tersesat, terbabas dalam kehidupan ini. Dan orang yang mendekati dengan Al-Quranul Karim, mencintai kalamullah Al-Quranul Karim, dengan sendirinya dia hendak meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Ketika mana datangnya bulan Ramadan, Jibril datang kepada Nabi untuk bertadarus bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hendak meraih kecintaan Allah. Nabi Rasulullah, utusan Allah. Dia dekat dengan Allah. Di samping itu dia melakukan amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana Nabi itu dia Nabi, dia nak mendekatkan diri dengan Allah. Bukan sebab kerana dia Nabi. Dia Nabi ini lebih lagi lah, dia mendekatkan diri dengan Allah. Sebelum dia dilantik menjadi Nabi pun, dia sudah hendak mencari kebenaran, hendak mencari Tuhan yang sebenar. Ketika hidup di zaman jahiliyah, dia tidak terikut dengan sifat orang-orang jahiliyah. Dia mencari Tuhan. Karena dia melihat bahawa penduduk-penduduk Mekah pada masa itu, dalam masyarakat yang kehidupan pada masa itu, yang menyembah berhala,
fikirannya, ilmu yang ada padanya menolak apa yang dilakukan oleh Arab jahiliyah. Ini bukan Tuhan. Dia nak mencari Tuhan yang sebenar sebab dia tahu apa yang dilakukan oleh penduduk-penduduk jahiliyah yang penuh dengan berhala. Setiap rumah ada berhala, di Kaabah dikelilingi oleh berhala. Lata, Uzza, macam-macam nama berhala. Besar pun ada, kecil pun ada. Dia merasakan ini bukan. Dan dia tidak suka dengan kelakuan yang dilakukan oleh penduduk di zaman itu. Dia menolak. Tapi penolakannya itu tidak dilakukan dengan cara yang terang-terangan. Sebab masyarakat jahiliyah pada masa itu, mereka sifat mereka yang dah sebati dengan amalan mereka. Daripada masa itu pun Muhammad bukan dilantik lagi seorang rasul. Dia manusia biasa macam kita. Bukan lagi diutus oleh Allah menjadi rasul untuk membawa agama Islam. Tapi jiwanya dah tak tenang melihat keadaan itu. Ini yang ada kebaikan hati. Hati yang tak boleh menerima perkara-perkara yang tak baik. Lalu dia terus pergi ke Gua Hira untuk mendamaikan dirinya. Ini semua kita dah faham. Kalau nak rujuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu, rujuklah surah Wadduha wal laili iza saja. Wadduha, surah Wadduha. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surah Duha, surah Wadduha itu banyak menceritakan kepada Nabi apa yang Allah beritahu kepada Nabi. Macam mana Allah beri petunjuk kepadanya, Allah beri hidayat kepadanya daripada seorang anak yatim, Allah memeliharanya. Nak beritahu kepada Nabi. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai tanda dan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hendak sentiasa membaca Al-Quran setiap hari dalam kehidupan kita. Supaya inilah perkara yang paling utama untuk menumbuhkan benih-benih cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Benih cinta. Sebab kalau pokok pun dia ada benih. Nak tanam tu ada benih. Cinta pun ada benih cinta. Dari benih-benih itulah akan membesar. Kita jaga benih itu, kita siram benih itu, kita jaga dengan baik, kita pagar dengan baik. InsyaAllah pokok tadi dia akan membesar dengan subur. Bahkan untuk nak cinta kepada Allah itu pun perlu tanam dalam hati kita. Benih itu perlu kita tanam dalam diri kita. Benih yang pertama, yang utama adalah kita membaca Al-Quranul Karim. Dari situ dia akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Dan Allah akan mencintai kita. Baca sekadar yang mampu. Tapi dalam keadaan selalu. Bukan maksud saya kita baca setiap hari. Kita baca satu hari sampai satu juzuk. Bukan. Kita mendekatkan diri dengan Quran ni. Kita baca. Ambil peluang. Kita baca. Sedikit pun tak mengapa. Satu muka surat. Tak mengapa. Setengah muka surat. Tak mengapa. Tapi kita tidak lekang dengan Al-Quran. Al-Quran itu menjadi nur dalam diri seseorang. Al-Quran, bila membaca Al-Quran, dia akan menambahkan lagi pengenalan kita, kenal kita siapa itu Allah. Kita kenal Allah, kita sebut Allah, Allah, Allah.
Kita kenal Allah menjadikan dunia ini, Allah menjadikan kita. Itu secara umum. Tetapi apabila kita baca Al-Quran dan kita tengok maknanya sedikit demi sedikit, baru kita akan kenal siapa Allah dan apa kehendak Allah bagi nak meraih cinta kita. Untuk meraih cinta Allah pada kita dan cinta kita kepada Allah. Kita perlu bagi orang yang tak mencintai Allah, Allah tak mencintainya. Bila Allah tak mencintainya, bagaimanakah saat kita nak bertemu dengannya? Sedangkan di dunia ini kita tidak mencari untuk meraih cinta Allah. Kita baca sekadar sedikit pun tak mengapa. Tapi kita sentiasa istiqamah. Baca makna tak berhenti. Kadang-kadang selang sehari, atau kalau boleh sehari itu baca setengah muka ataupun semuka. Ikutlah. Ikut kemampuan kita. Kadang mungkin 2 hari sekali. Kita mulakan dengan itu. Saya selalu mengatakan bahawa selalu sebelum kita membaca apa-apa perkara yang berkaitan dengan urusan keduniaan, baca dulu Al-Quran. Setiap hari, setiap awal pagi. Baca 3 baris, 4 baris, 5 baris. Semuka. Sebab apa saya kata sebaris, 2 baris? Saya tak nak menjadikan kebaratan. Mesti baca semuka. Tidak mahu menjadi satu kebaratan pada kita. Kalau orang yang lancar, dia bacalah satu muka, bagi dia tak kisah. Satu muka ni mudah sangat. Kadang-kadang bila kelazatan baca tu, kadang bukan semuka, 3 muka pun dia boleh baca. Bila datang khusyuk baca Quran ni. Kalau boleh kita baca 3 baris, 4 baris pun, tengok makna dia. Baru kita rasa, oh ya Allah, tenang hati kita. Urusan kerja pada kita pada hari itu pun, insya-Allah akan berjalan lancar. Pahalanya dapat. 1 huruf Allah beri 10 pahala. Allah tak katakan alif lam mim tu 1 huruf. Allah katakan lam, alif, lam, mim, 3 huruf. Dan setiap 1 huruf itu Allah bagi 10 pahala. Ini disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Alif lam mim tu dah 3 dah. Malah 30 pahala Allah bagi. Kalau kita baca 1 muka surat, bayangkan setiap huruf itu berapa pahala yang kita dapat. Tapi kita baca itu nak meraih itu pahala ini urusan Allah. Kita baca bukan kerana nak kejar pahala. Memang pahala kita hendak, tapi jangan kerana kejar pahala. Kita nak kasih Allah Subhanahu wa taala. Nak mendekatkan diri dengan Allah, nak meraih cinta Allah, nak mengetahui apa kehendak Allah dalam Al-Quran. Pahala Allah bagi. Jangan kita fikir kalau tak ada pahala aku tak mau baca. Itu masalah dalam keikhlasan, dalam keikhlasan ini. Dalam keikhlasan ini kita perlu lantaran dari kita, bukan kita hendak meraih pahala. Buat kerja kalau tak ada pahala tak mau buat. Macam seolah-olahnya kalau dunia ini kalau tak ada upah aku tak mau buat kerja. Ini tidak ada keikhlasan. Bagaimana kita nak meraih cinta Allah? Sebab itu muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, pernah berlaku pada seorang walimah perempuan. Kalau tak silap saya nama Rabi'atul Adawiyah. Dia wali perempuan, seorang perempuan walimah, walimah perempuan, walimah. Seorang wali Allah. Tapi manusia pada masa itu melihatnya macam orang yang kadang-kadang tidak siuman. Padahal di sisi Allah, dia merupakan wali Allah yang Allah muliakan.
Satu ramai orang nama Rabi'atul Adawiyah. Ada wali yang bernama, ni perempuan bernama Rabi'atul Adawiyah. Pada satu ketika Rabi'atul Adawiyah ini dia banyak melakukan perkara-perkara pelik. Wali-wali ini kadang-kadang dia lakukan kerja, kadang-kadang itu kerja yang kita tengok macam ganjil di sisi kita. Tapi pada mereka, pada pemikiran mereka dah sampai satu tahap yang tinggi martabat mereka di sisi Allah. Antaranya satu hari Rabi'atul Adawiyah membawa unggun api. Dia bawa unggun api berjalan, berlari-lari, pelan berjalan kita kata, pelan-pelan dia sambil berlari-lari pelan-pelan. Lalu orang mengatakan, wahai Rabi'atul Adawiyah, kamu nak ke mana tu? Kemana kamu nak pergi bawa unggun api itu? Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Rabi'atul Adawiyah mengatakan, aku nak pergi membakar syurga. Pelik lah kan? Pelik. Memang tak dapat nak bakar syurga. Kita duduk di dunia. Aku nak pergi nak bakar syurga. Kemudian, kenapa kamu nak bakar syurga, wahai Rabi'atul Adawiyah? Sebab kehidupannya memang banyak perkara pelik dia lakukan. Orang-orang yang hidup semasa dengannya merasa pelik tindakan Rabi'atul Adawiyah ni. Nak bakar syurga, bagaimana kamu nak lakukan itu? Kenapa kamu nak bakar syurga? Kenapa kamu nak bakar syurga, Rabi'atul Adawiyah? Macam main-main lah. Orang-orang cuba main-mainkan, ada yang pemain-pemainkan dia lah. Sebab Rabi'atul Adawiyah ni hidup secara biasa. Bukan orang yang kaya dan sebagainya. Tapi dia merupakan ahli ibadat. Kadang-kadang melakukan perbuatan yang pelik-pelik. Rabi'atul Adawiyah mengatakan, aku nak membakar syurga kerana banyak manusia pada hari ini dia melakukan kerja, melakukan amalan kerana harapkan syurga. Kalau tak ada syurga, mereka tidak melakukan amalan kebaikan. Mereka buat hanya kerana hendakkan syurga. Dia sembahyang kerana hendakkan syurga. Dia buat baik kerana hendakkan syurga. Dia derma kerana syurga. Kalau tak ada syurga, maka adakah mereka itu nak melakukan amalan kebaikan? Maka tidak ada keikhlasan bagi Rabi'atul Adawiyah pada perasaannya buat suatu tu kerana ada syurga. Dia nak bakar syurga itu. Dia nak tengok manusia ni nak beribadat atau tidak kalau tak ada syurga. Jika ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menjadikan syurga itu, adakah manusia nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu si Rabi'atul Adawiyah. Pemikiran dia tak sampai macam kita fikir ni. Dan banyak manusia yang tinggalkan kejahatan kerana takutkan neraka. Ini Rabi'atul Adawiyah yang bercakap. Banyak manusia meninggalkan kejahatan, meninggalkan maksiat kerana takutkan neraka. Jika tidak ada neraka, adakah mereka akan melakukan maksiat? Mereka hanya tinggal maksiat kerana takutkan neraka. Bila tak ada neraka, adakah mereka nak buat perkara yang apa? Adakah mereka nak meninggalkan perkara yang jahat ini? Kalau tidak ada neraka, kalau tidak ada syurga, Allah tak menjadikan syurga dan neraka itu.
Cuma Allah menjadikan kita dan Allah menjadikan alam ini untuk menyembahnya. Allah tak jadikan syurga, Allah tak jadikan neraka. Adakah manusia nak taat kepada Allah? Kata Rabi'atul Adawiyah. Adakah manusia hanya taat kepada Allah kerana hendakkan syurga? Hendakkan balasan syurga? Adakah manusia meninggalkan maksiat kerana takutkan neraka? Kerana hendak ganjaran? Bagi Rabi'atul Adawiyah. Itu sifat Rabi'atul Adawiyah. Banyak kisah-kisah yang pelik dah. Macam kita lah buat kerja. Ada ketua kita, kita buat kerja rajin. Tak ada ketua kita tak ada hari tu, seronok. Seronok sebab ketua kita tak ada. Ketua kita tak tengok. Ataupun nak mengerjakan sesuatu yang dalam ganjaran. Bila ada ganjaran, bila kita bekerja dengan usaha bersungguh-sungguh, kita rajin, kita buat satu kerja dengan baik, di sana dikatakan ada ganjaran. Lalu kita membuat kerja kerana ada ganjaran. Kerja kita rajin kita itu sebab ada ganjaran yang disediakan dengan anugerah ini. Jika tidak ada anugerah itu, adakah manusia itu akan melakukan amalan yang sama, kerajinan yang sama? Itulah maksud yang Rabi'atul Adawiyah itu nak membakar neraka itu. Tapi taklah boleh. Tapi ini sifatnya. Sebab tu orang kata dia orang gila. Rabi'atul Adawiyah, ada yang mengatakan dia ini gila. Rabi'atul Adawiyah ni melakukan tindakan yang tidak siuman. Padahal dia ada merupakan wali Allah Subhanahu wa taala di zaman itu. Dia sudah sampai makam yang tinggi. Dia melakukan kerja dia melakukan amalan bukan mengharapkan syurga, bukan takut pada neraka dan bukan kerana nak masuk syurga. Tidak. Dia buat kerja hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Syurga neraka ini milik Allah. Hak Allah. Buat kerja kerana ikut perintah Allah, bukan kerana nak syurga. Kalau nak buat kerana nak syurga, kalau Allah tak jadikan syurga, dia tak buat ibadat lah. Buat syurga tak ada, nak buat ibadat buat apa? Tapi kalau ada Tuhan, dia kata, syurga kan, neraka tak ada kan? Kalau Tuhan yang ada, Tuhan perintah, kita lakukan. Jangan fikir tentang syurga dan neraka itu. Ini. Macam kita buat kerja lah dalam jabatan sama juga. Sama ada tuan kita ada masa tu dia cuti ke, dia tak cuti ke. Bos kita cuti ke, tak cuti ke. Kita buat kerja macam biasa. Bukan kita buat itu kerana nak orang melihat kita. Bukan kita nak ganjaran. Kita buat atas kerja kita. Ini yang Rabi'atul Adawiyah berlakukan pada zaman dia, sehingga orang mengatakan dia gila. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, lakukanlah benda yang baik sepanjang kehidupan kita ini. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Beramal dengan segala amalan yang baik. Fa sayarallahu 'amalakum, saya Allah melihat amal kamu. Allah melihat amal kita. Wa rasuluhu, rasulnya juga melihat amal kita. Wal mu'minun, orang mukmin juga melihat amal kita. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada alam yang fasayarallahu alaikum wa rasuluhu wa satarduna ila alimil ghaibi wa syahadah. Kamu akan dikembalikan ke alam ghaib dan alam syahadah, alam akhirat. Kemudian kita akan disampaikan pada padang mahsyar, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, akan dihitung, akan dibicarakan,
akan diterangkan bukti-bukti apa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Lakukanlah kerja kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda cinta kita kepada Allah, saya kata tadi kita baca Al-Quranul Karim. Dekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Kemudian tidak ada perasaan jemu. Jangan ada perasaan jemu. Bila kita baca-baca, jangan ada perasaan jemu. Dan bosan, wal'ayazubillah. Jangan bosan. Kita kata bosanlah baca Quran. Wal'ayazubillah, minta timpang. Minta jauh. Jangan ada perasaan itu. Sebaliknya kita membacanya berulang kali tanpa perasaan jemu. Bacalah Quran. Dan memang tidak ada jemu baca Quran ni. Tidak ada jemu. Kalau ada manusia yang mengatakan bahawa baca Quran ni dia menjemukan, saya tak tahulah. Kita tidak fahamlah kenapa, sifat apa yang ada dalam diri dia. Kita baca, kita sembahyang berpuluh-puluh kali. Kalau bagi kita ni dah berumur ni, ratus-ratus kali sembahyang. Sembahyang fardu, baik sembahyang sunat. Surah Fatihah itulah yang kita baca sebagai rukun. Fatihah tu wajib. Baca tak sah. Kita ulang surah Fatihah. Adakah kita rasa jemu baca surah Fatihah? Tidak. Baris sembahyang subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, aisyahnya dan sembahyang sunatnya. Dan juga dalam majlis-majlis yang lain kita bukakan majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. Dalam tahlilnya. Macam-macam Fatihah ni kita baca. Sebagai dia ibu Al-Quran. Adakah kita rasa jemu baca surah Fatihah? Adakah kita pernah mendengar orang mengatakan, aku jemu lah baca surah Fatihah. Hari ini aku nak sembahyang, tak mau baca Fatihah dah. Aku nak tukar surah lain pula. Aku nak tukar surah Qul a'udzu birabbin nas pula. Fatihah tu ditukar dengan suratul Nas. Atau suratul Fil, Alam Tarakai. Ada? Tidak ada. Tidak ada manusia yang membaca surah sembahyang, dia rasa baca Fatihah ni dah jemu lah. Baca surah Fatihah saja. Nak tukar ayat lain pula. Tak ada. Bahkan dia tidak rasa jemu. Tak pernah rasa jemu. Quran ini adalah satu kitab mukjizat yang tidak pernah rasa jemu. Kalau buku-buku lain kita baca sekali, dua kali, kemudian kita akan letak ke tepi. Kita dah macam tak mau baca dah, bukan tak mau, kita tak tepi dah. Kita nak baca ulang kali rasa jemu dah. Sebab kita dah baca dah. Kita dah faham dah. Apa kehendak buku tu, tulisan tu. Kita dah faham dah. Kita simpan dah. Mari. Tak kita baca setiap hari. Tak. Kita baca setiap hari. Akhbar. Kita beli surat khabar. Hari ini surat khabar mungkin harga RM1. RM1.50 ke contoh. Kita beli. Kita baca. Hari ini. Esok kita jarang baca dah surat khabar lama ni. Hari ini kita baca hari ini kita beli hari ini kita baca. Kita tak beli hari ini, esok kita baca. Dah, jarang berlaku begitu. Kita baca hari ini, kita surat khabar tu, kemudian esok mungkin akhbar itu menjadi bungkusan untuk nak kita bungkus apa-apa. Dan nilaian surat khabar itu sendiri pun hari ini kita beli contoh RM1.50. Nilaian akhbar itu jika kita jual balik kepada orang, pada seseorang tu dengan harga RM1.50, dah lah. Tengok kita jual surat khabar lama kepada orang-orang, kita beli surat khabar dah lama-lama, banyak simpan. Kita kata menyemakkan rumah. Banyak sangat. Kita jual kepada orang yang beli surat khabar tu, surat khabar lama tu. Berapa dia ambil? Dia timbang. Bila kita tengok Allah, dia timbang banyaknya yang kita beli ni. Kita kata kalau ikut betul-betul tu dah berpuluh, beratus ringgit. Kadang-kadang dapat bila kita dengan harganya RM20.
Daripada 100 itu 20 ringgit kita boleh dapat. Ibaratnya kita beli hari ini surat khabar RM1.50, esoknya jika kita jual harga surat khabar itu cuma mungkin 30 sen. Nilai yang jatuh. Dan dia menjadi bungkusan. Orang beli bungkusan untuk bungkus nasi lemak dan sebagainya. Itulah dikatakan, itu di akhbar. Tapi Al-Quran Karim kita baca ni dah tak jemu. Tak jemu. Tak jemu. Kita baca berulang kali, jangan rasa jemu untuk nak meraih cinta Allah. Nabi beritahu ni, nak meraih cinta Allah kita dekat dengan Al-Quran. Umpama seseorang itu mendapat surat cinta. Kita baca Quran ni ibarat kita kata kita mendapat satu surat cinta. Dia tidak akan merasa jemu membacanya. Kalau kita musim-musim bercinta dulu dapat surat, Allah tak jemu baca. Baca berulang kali. Karena bubuh bantai lagi. Lepas baca simpan, taruh. Bubuh bantai. Dia baca sabang kali, berulang kali. Sebab apa? Dia yang menulis itu merupakan orang yang dia cinta. Yang menulis surat pada itu adalah orang yang dia cinta. Gadis yang dia cinta ke, pemuda yang dia cinta ke, dia baca berulang kali. Dan kadang-kadang mungkin dia tersenyum. Bila baca tu, dia tersenyum seorang-seorang. Bila baca surat tu, surat cinta tu, dia senyum seorang-seorang. Mungkin ada benda yang dia rasa, benda-benda yang menyeronokkan dia, lawak bagi dia. Contoh, gurauan daripada orang yang dicintakan itu. Dia tersenyum apabila membacanya. Dia tidak rasa jemu. Dia sangat orang cinta, orang tahulah. Semua orang mungkin mengalami saat itu. Dan mungkin dia akan bawa surat itu ke sana ke sini. Dia bolong poket. Bolan dompet lagi. Hak mana cinta yang terlampau masuk tu. Asyik masuk orang-orang panggil tu. Dia bawa ke sana ke sini. Dia cuba memahami baik-baik kata-kata surat-surat cinta daripada gadis ataupun pemuda yang dia sayang ini. Begitu juga halnya apabila seorang itu membaca Al-Quran, dia cinta kepada Allah. Bila dia membaca mengenai azab dan sengsara akhirat dan kelak, dia baca, dia tengok makna berkaitan dengan ada perkara yang berkaitan dengan azab, dia akan merasa sedih dan takut. Bila kita baca, kita tengok, kita lihat makna, kena lihat makna. Quran ni kita baca, kemudian kita kena lihat makna. Quran dibaca bukan diturunkan untuk bukan sekadar bacaan. Dia adalah kitab amalan, petunjuk. Macam mana kita nak dapat petunjuk jika hanya sekadar membaca apa kata kehendak Allah, kita tak tahu kehendak Allah. Bila tak tahu kehendak Allah, kita baca sekadar baca sajalah. Tak tahu kehendak Allah, tak tercapai apa yang Allah kehendakkan daripada kita. Petunjuk, tapi apa itu petunjuk? Saya tak tahu petunjuk. Cuma saya baca ya. Tak boleh. Quran ni kita kena tahu makna. Baca dapat pahala. Tapi hakikat sebenar yang Allah turunkan Al-Quran itu untuk petunjuk bagi manusia. Bila nak tahu kata petunjuk, kita kena fahamlah apa dia kehendak Allah. Baca sikit. Akhirnya orang itu akan mendapat meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apabila Quran menceritakan ayat-ayat, kita jumpa ayat menceritakan nikmat tentang kebahagiaan dan syurga di akhirat. Tentang bagaimana Allah nak sediakan kepadanya bidadari, Allah nak sediakan kepadanya mahligai, Allah nak sediakan kepadanya kesenangan, Allah nak berikan kepadanya jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Disediakan kepadanya bidadari dan sebagainya. Yatufuna alaihim wildanun mukhalladun.
macam-macam. Dengan sediakan pemuda-pemuda yang ibarat permata-permata yang bergelapan. Macam-macam Allah sediakan syurga ni. Akhirnya bila dia baca itu, dia jumpa ayat-ayat itu, tersenyum. Seronok. Allahu Akbar, jika aku dapat. Bila baca Quran ni macam baca surat cinta tadi lah. Senyum seorang-seorang. Surat cinta pada wanita ataupun lelaki yang dia sayang. Kita senyum seorang-seorang. Sebab ada yang mengembirakan dia. Bila baca Quran pun sama. Bila jumpa neraka, dia rasa sedih. Kadang-kadang setengahnya mengalirkan air mata. Sampai satu peringkat. Mungkin kita tak sampai peringkat tu. Ada orang yang sampai satu peringkat, dia sebab bila baca Quran, jumpa ayat yang berkaitan dengan neraka, dengan sisaan neraka. Saya selalu sebut tentang imam-imam di Mekah tu. Senang kita tengok. Syekh Sudais. Banyak lagi imam-imam di sana. Sebab bila baca Quran yang ada kaitan dengan neraka. Dan sebab yang mereka kadang tersebab, mereka berhenti sekejap. Baca tersebab, dia sambung balik. Dan menyerap hati mereka itu. Sudah menyeraplah hati mereka. Sebab itulah Allah meminta kita baca Quran sebagai tanda cinta kita bersemi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak meraih cinta Allah, jangan lepaskan Al-Quran. Jangan kita renggang dengan Al-Quran. Kadang-kadang kita gantung Al-Quran yang di rumah kita sebagai tanda cinta kita kepada Quran. Alhamdulillah. Prem beli Al-Quran, ayat kursi, ayat 1000 dinar, ayat 3 qul. Sebagai kita sayang, cinta kepada Al-Quran, kita letak di rumah kita. Yang baru kita buat rumah ke, rumah baru ke, rumah lama ke. Setiap rumah orang Islam ni selalunya adalah hiasan Al-Quran itu. Sebab apa? Tanda cinta kepada Al-Quran. Sambil kita hiasi rumah kita dengan Quran, Quran tu benar kita baca. Jangan kita hias saja, kita baca Quran tu. Begitu juga kereta kita gantung dengan ayat kursi, dengan kadang-kadang ada yang 3 qul, gantung di depan cermin itu. Kadang-kadang kita tak baca Quran, kita gantung saja kereta itu. Naik kereta pun kadang-kadang kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya baca doa. Hanya sekadar gantung itu hanya ayat tu hanya sebagai perhiasan saja. Tuhan dia tak gantung, kereta tu lah yang baca. Seolah kereta tu yang baca doa, Tuhan tak baca. Kita tak mahu macam itu. Kita sendiri yang baca. Sebab Quran ni diturunkan bukan untuk kereta. Quran diturunkan bukan untuk rumah. Quran ni diturunkan untuk kita manusia. Kita orang Islam. Hiasilah Quran dengan rumah dengan Quran, tak salah. Tapi Quran dengan diri kita, jangan kita lekang. Dalam kehidupan kita ini, seharian kita ini, kita boleh menyingkap perasaan dan tingkah laku seseorang. Kadang kita boleh menyingkap. Hakikat yang sebenar, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Tapi sebagai manusia ini kita kadang-kadang kita boleh menangkap. Sejujurnya kita mampu kadang-kadangnya mengetahui siapakah yang bertakhta di hati seseorang. Sejujurnya kita kadang-kadang, saya tak kata 100%, tidak. Kadang-kadang kita boleh mengetahui apa yang tersemat dalam hati dia, yang bertakhta, yang menjadi
benda yang bertakhta di hati dia. Dengan memerhati kekerapan dia menyebut sesuatu nama dalam perbualan dia, dalam cerita dia, dalam sembang dia. Duduk dengan kita bersembang, duduk dalam majlis ramai pun itulah perkataan dia keluar. Duduk sembangan kita pun itulah yang dia keluarkan, percakapan. Mana di mana-mana kita jumpa pun tajuk dia itulah. Mana kita boleh faham apa yang bertakhta di hati dia. Bukan dia tak baik, tidak, bukan. Semayang dia semayang semua, tapi takhta di hati itu benda yang besar dalam hati dia. Benda yang menjadi tunggak dalam hati dia. Kadang-kadang kita letakkan sebagai satu ranking yang tinggi dalam hati dia. Ranking yang tertinggi dalam hati dia. Daripada percakapan dia keluarkan. Dengan menghati kekerapan dia menyebut, dia berceritakan suatu perkara. Begitu juga seorang hamba Allah, dia sentiasa menyebut atau berzikir nama Allah. Kalau Allah itu bertakhta dalam hati dia, sentiasa dia menyebut nama Allah. Sebab kekerapan dia menyebut tu, sembangan kita banyak membawa kepada perkara-perkara agama. Sembangan kita perkara-perkara yang bawa ke arah kebaikan. Itu makna dalam hati dia, takhtanya, hatinya Allah bertakhta dalam hatinya. Bukan tidak boleh bersenda gurau, tak salah. Tapi antara dia perbualan dia tak lupa dengan perkara-perkara yang mendekatkan diri dengan Allah. Mengajak manusia ni ke arah kebaikan. Itu mana Allah bertakhta di hati dia. Yang yang satu lagi itu, takhta hati itu dia kerap menyebut satu. Satu lagi itu yang bila sembangnya masalah kaitan. Kaitan ini. Kita mana pun disebut kaitan ini, makeup kaitan ni bagus lah, borim ni bagus lah. Kaitan jenis ni bagus lah. Dia cerita bak kaitan. Kita mana sembang dia bak kaitan. Jumpa dengan kumpulan kawan kita pun dia mulut dia memang kaitan saja dia sebut. Masalah kereta. Mana dari situ kita faham bahawa dalam hatinya, takhta di hatinya, ranking yang pertamanya, dia minat budak kereta. Minat dia budak kereta. Ada setengah orang tanah. Semang bab tanah sana, siapa ada tanah nak jual ke apa ke semua. Semang bab tanah. Mana kita tahu bahawa hatinya yang menjadi takhta, jadi raja lah hatinya adalah tanah lah, keduniaan. Tak salah. Tapi ranking tu menjadi raja. Dia, bab tanah ni memang dia suka. Cerita bab tanah dia boleh tunggu sehari. Cerita bab kereta dia boleh tunggu sehari. Wanitanya memang bab perempuan. Keluar saya duduk saja. Cerita bab perempuan dari mulutnya. Mana itu menjadi raja lah hati dia, bertakhta lah hati dia. Ini nak menunjukkan bahawa apa yang tersemat dalam hati itu kita kadang-kadang boleh lihat daripada percakapan dari mulutnya. Orang yang Allah yang bertakhtakan Allah lah hatinya, ya Allah menjadi raja lah hatinya. Bila dia keluarkan suatu perkara itu, dia perkara yang mendekatkan diri dengan Allah. Dia sebut perkara-perkara yang baik. Itu juga dengan orang segi dalam bidang pendidikan. Bila dia bercakap, kadang-kadang dia menceritakan banyak kisah-kisah perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Mana perkara yang pendidikan itu tersematlah hatinya. Bagus. Macam mana dia nak menjadikan persekitaran sekolahnya contoh supaya baik. Macam mana anak-anak didiknya itu menjadi baik. Dia bersembang. Duduk saja kadang-kadang. Itu yang keluar dalam hatinya. Nasihat-nasihatnya pun kadang-kadang bersembang dengan seseorang. Banyak menjuruskan ke arah bagaimana nak meningkatkan prestasi, nak meningkatkan kawasan sekolah yang baik. Sebab apa? Benda itu tersemat menjadi raja lah hatinya. Menjadi takhta lah hatinya.
Itu baik. Dia keluar dari mulutnya tu. Kadang-kadang dari perbualan dia bersembang. Kadang-kadang macam mana kita nak anak-anak murid kita nak meningkatkan prestasi sekolah kita, macam mana kita nak baiki lagi keadaan supaya lebih elok. Dalam perbualan tu sepatutnya dia boleh bersembang perkara-perkara yang lain. Tapi antara tajuk yang dia bersembang, dia sebut tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan sekolahnya, jabatannya dan sebagainya lah. Itu nak menunjukkan perkara itu telah bertakhta dalam hatinya. Alhamdulillah. Bagus. Itu nak menunjukkan apa yang dalam hatinya. Inilah yang Allah sebut. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai tersemat dalam hati kita. Jika kita makna supaya kita nak meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila surah itu menjadikan Allah SWT sebagai kekasih dalam hidupnya, lantaran cintanya yang mendalam kepada Allah, maka sewajarnya ia turut mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mencintai Allah, maka dia juga mesti turut mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memanglah orang yang cinta kepada Allah, dengan secara automatiknya dia juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang disampaikan ajarannya kepada kita itu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kita hendaklah menanam perasaan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk nak meraih cinta Allah, kita mesti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perasaan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya hidayah Allah. Daripada kemunduran masyarakat jahiliyah kepada tertegaknya negara Islam yang bertamadun. Allah sebut dalam Quran, Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innal ladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sebelum tu ada ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minadh dhulumati ila an-nur. Allah yang menjadi wali bagi kamu karena dia mengeluarkan minaz zulumat ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Allah dia mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Bagi orang kufur, orang kafir, orang kufur, wali mereka adalah taghut. Taghut ni perkara yang melampaui batas. Taghut ni ada juga mengatakan mereka menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Ada Tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah. Banyak tafsiran taghut ini. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bagi orang yang kufur, mereka menjadikan taghut, menjadikan hawa nafsu dan juga menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah sebagai ikutan mereka. Yang mana ikutan mereka itu mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Minan nur ila zulumat, daripada cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka itu semuanya adalah golongan yang ahli neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu kekal dalam neraka. Mereka yang berwalikan Allah adalah mereka yang daripada kegelapan, minaz zulumat ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang menyembah diri kepada Allah,
Allah katakan dalam Al-Quran, yukhrijuhum, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita perlu menanam kasih kepada Allah, menanam kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita mengaku bahawa kita mencintai Rasulullah, kita mengaku kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh ikutan kita. Jangan sekadar mengaku dengan mulut, tapi kita hendaklah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh ikutan kita. Bukan saja kita mengenali kelahirannya, kita mengetahui tentang kehidupannya semata-mata. Bila saat sampai bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyambutnya, kita meraihkannya, kita menceritakan kisahnya. Bukan sekadar itu. Kita mengenali kelahirannya, kita tahu dia melahir pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal. Bukan sekadar itu. Sepertinya kita mengenali kehidupan keluarga, bukan saja kita mengenali kelahiran dan kehidupan Rasulullah semata-mata, semestinya kita mengenali kehidupan keluarga dan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mesti mengenali kehidupan baginda, cara kehidupan Nabi, bagaimana kehidupan Nabi seharian, bagaimana tingkah laku Nabi, sifat Nabi. Kita mesti tahu begitu. Bukan hanya sekadar kita menyambut hari kelahirannya tanpa kita mengetahui akhlaknya bagaimana. Hanya kita sambut saja. Semestinya kita kita tahu kehidupannya, keluarganya, sahabatnya. Namun hari ini ramai kalangan kita muslimin muslimat, bukan saya nak tuju pada siapa tidaklah, saya pun lemah, saya pun dhaif. Cuma sekadar menyampaikan pandangan. Sama-sama kita fikir, tanggungjawab bersama, tanpa beza. Sama, kita semua sama-sama nak memikirkan kebaikan. Ramai di kalangan kita sendiri sebagai umat Islam lebih kenal para artis. Manusia hari ini lebih kenal para artis. Gosip-gosip liar maupun yang benar yang lara dalam kehidupan mereka daripada mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal artis, sampai makanan artis tu, minat makan apa dia tahu. Artis tu minat pakaian jenis apa dia tahu. Artis tu kahwin hari apa pun dia tahu. Artis tu meninggal hari apa pun dia tahu. Apa kegemaran makanan artis tu pun dia tahu. Minat sungguh. Sehingga kadang-kadang digantung gambar artis tu di rumah, dalam bilik. Seolah menjadikan artis itu sebagai idola dia. Ini berlaku di zaman mutaakhir ni. Akhir zaman ni Nabi beritahu hadis, tanda-tanda akhir zaman ada disebut perkara itu. Artis disanjung, ulama dipancung. Banyak-banyak kitab-kitab yang menceritakan perkara itu. Dipancung ni mana apa? Tak dipedulikan. Kata-kata ulama. Artis disanjung, meletakkan tinggi martabatnya lebih daripada ulama-ulama. Ini berlaku di akhir zaman. Nabi beritahu ni tak silap. Memang berlaku sebab hadis. Kata-kata Allah ni Allah tak pernah kata benda-benda yang sia-sia. Dia bukan benda-benda yang sia-sia, benda yang akan berlaku. Cuma masa. Tak berlaku zaman Rasulullah, tak berlaku zaman sahabat, berlaku zaman kita. Tak berlaku zaman kita, mungkin berlaku zaman selepas kita ini. Selepas kita mati nanti, zaman anak cucu kita akan berlaku. Tapi tentang kenal lebih artis ni, lebih kenal artis lebih daripada Rasulullah ni berlaku dah zaman kita. Kita boleh tanya pemuda-pemuda, anak-anak, kadang mereka lebih kenal lagi. Siapa itu Siti Nurhaliza, siapa itu Nia Lofa dan sebagainya, daripada mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya nama Nabi pun kadang tak dapat nak jawab. Dia lahir hari apa nama ibunya, dia kata kenal.
Apa kegemaran Nabi, makanan yang Nabi suka? Ada disebut dalam kitab. Apa kegemaran Nabi yang Nabi suka? Dia tak boleh jawab. Tapi mudah-mudahan sekarang boleh jawab apa kegemaran artis-artis. Apa minat artis-artis. Kenapa? Mereka telah menjadikan artis ini sebagai idola kehidupan mereka. Mereka tidak lagi mengenali Rasulullah dengan sedalam-dalamnya, hanya sekedar Nabi. Mereka hanya Muhammad itu Rasulullah. Lepas sekadar itu saja mereka kenal. Nabi utusan Tuhan. Lebih daripada itu mereka tak dapat menjawabnya. Ini akhir zaman ini kita akan berlaku benda itu. Akan berlaku. Mudah-mudahannya tak berlaku pada kita, ahli keluarga kita. Kita minta jauhlah. Kita sama-sama lah. Didik anak-anak kita. Termasuk diri kita sendiri. Secara sedar atau tidak, kita lebih banyak menghabiskan duit membeli bahan-bahan bacaan hiburan daripada kita belanja membeli buku-buku. Majalah hiburan masakannya, masalah kalau dulu zaman saya dulu URTV-nya susun dalam buku, susun dalam almari. Bulan ni boleh susun URTV tu masakan sabang. Zaman saya kecil-kecil dulu. Zaman sekarang pun banyak juga majalah-majalah orang belanja, tapi kurang dah pada zaman dulu. Sebab sekarang di zaman internet ni boleh lihat dalam Facebook dan sebagainya saja. Nak menunjukkan bahawa minat mereka itu, kecenderungan mereka itu ke arah mana. Mereka menghabiskan duit ringgit mereka itu ke arah mana. Begitu juga sekarang ni zaman telekomunikasi. Mereka minat, tak masalah, belilah. Tapi gunakanlah telekomunikasi, handphone tadi untuk kebaikan. Di situ juga ada benda-benda baik, Al-Quran, kita boleh baca maklumat-maklumat. Sebab zaman sekarang ni kalau tak ada telefon ni macam kekosongan diri setengah orang kata. Pagi-pagi dia capai handphone dulu. Saya beritahu, pagi-pagi capai Al-Quran dulu. Dalam aplikasi itu ada Al-Quran, ya betul, ada Al-Quran boleh kita baca. Tapi tak sama bacaan Al-Quran baca dalam handphone dengan baca Al-Quran Mashaf, kitab Al-Quran yang betul-betul kitab Mashaf Al-Quran yang ada di rumah. Tak sama cara pegangan. Kita pegang tu kita rasa seronok dah Quran yang betul tu. Bukan Quran yang betul, Quran Mashaf Al-Quran tu, kitab Al-Quran. Berbanding kita pegang baca dalam handphone. Tak sama. Kita pegang Al-Quran itu, walaupun ayat yang sama, bunyi yang sama, sama surah dia. Tapi kita pegang Quran, Mashaf Al-Quran, kitab Al-Quran, lain. Kita mendakapnya bila kita baca tu satu kita baca tu ada dia punya aroma dia. Bila kita baca, kita dakap, kadang kita cium Al-Quran, letak balik tempat dia. Kalau dalam handphone ni boleh kita baca waktu-waktu tertentu. Tapi nak jadi macam kita nak dakap handphone kita, takkan kita nak dakap handphone kita. Takkan kita nak letak Quran tu, nak cium apa nama handphone tu. Bagi kita baca Quran, kita cium handphone tu. Dalam handphone tu macam-macam perkara ada. Kadang-kadang tersimpan gambar-gambar yang pelik-pelik pun ada. Takkan nak dakap dada kita. Takkan kita nak cium handphone tu. Dalam tu gambar pelik-pelik pun ada. Orang yang ada handphone tu tahulah. Sebab tu tak sama. Bacaan boleh melalui telekomunikasi ini, dalam handphone ni. Tapi tak sama bacaan dalam Mashaf Al-Quran dengan kitab Al-Quran. Tak sama. Bacalah Al-Quran. Kemudian sikit lagi, kita berusaha mencontohi akhlak dan peribadi kehidupan Rasulullah SAW. Agar kita melazimi menyebut dan bersalawat ke atas Nabi SAW. Karena firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucaplah salam penghormatan kepadanya. Mudah-mudahan
daripada apa yang kita lakukan itu, kita dapat meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di penghujung malam kita, sebelum subuhnya, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan sebahagian pada malam, penghujung malam itu, sujudlah kita kepada Allah dan bertasbihlah kita kepadanya pada malam hari yang Allah berikan itu. 12 jam Allah bagi itu, di penghujung malam dia sujud kepada Allah dan bertasbih kepada Allah pada bahagian panjang di malam hari. Malam yang panjang yang Allah bagi itu, di penghujungnya kita sebutlah nama Allah, bangun sembahyang, munajat kepada Allah. Dan Allah sebut lagi, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'am minkum min zakarin aw unsa. Maka Tuhan mereka ini Allah memperkenankan permohonan dengan firman-Nya, sesungguhnya aku tidak mensia-siakan amalan orang-orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki, baik perempuan. Semuanya Allah terima. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, dalam tempoh umur kita yang berbaki yang Allah berikan ini, dalam kehidupan yang Allah berikan ini, marilah kita cari peluang untuk kita meraih kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendambakan kasih Tuhan. Kita berkehendakkan kepada kasih Tuhan. Hendak Allah menyintai kita. Jadi kalau kita hendak Allah menyintai kita, kita dulu bagaimana kita perlu mencari cara-cara untuk nak mendapat kasih Allah. Kita nak mendambakan diri kepada Tuhan, maka kita kena cari jalan untuk bagi Allah kasih kepada kita. Mudah-mudahanlah dengan kita berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan kasih kepada kita. Dan di akhirat nanti, sudah pasti Allah akan mencari kita. Sudah pasti Allah akan mencari kekasihnya. Karena dunia dulu kita kasih kepada dia, dia kasih kepada kita. Di akhirat dia akan mencari kekasihnya. Dan mudah-mudahan di antara kekasih-kekasih itu adalah kita. Salah seorangnya adalah kita. Karena kehidupan kita ini kita nak mencari kasih Allah dan melakukan segala apa Allah perintah. Di akhirat nanti Allah akan bertemu dengan kita dengan salamun qawlan min rabbir rahim. Kita akan mendapat ucapan salam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga akan dimatikan dalam keadaan mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. InsyaAllah Allah berikan kita jiwa yang tenang, ruh kita keluar dengan mudah. Sebab yang nak keluarkan ruh ini adalah kekasihnya. Ruh kita ini ruh yang akan keluar di badan kita ini adalah ruh yang kasih kepada Allah. Maka Allah kasih kepada kita, maka Allah akan ambil nyawa ruh kekasihnya dengan baik. Ini yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersalah bicara. Segala yang baik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tak baik itu daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.